Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, masih lagi dalam halaqah Aqidatul Awam. Dan kita dah habis bincang berkenaan sifat Allah Ta'ala. 20 sifat. Sifat nafsiyah, salbiyah, 5 salbiyah, 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani dan 7 ma'nawiyah. Dah habis semua 20 sifat tersebut. Dan baki satu lagi sifat, iaitu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah disebut dalam bait yang ke-10, wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Ini juga wajib bagi mukallaf untuk kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu yang baik dan juga yang buruk. Harus bagi Allah Ta'ala untuk buat benda. Dan juga harus bagi Allah untuk menjadikan seorang itu Islam dan seorang itu kafir. Itu sifat harus bagi Allah. Dan juga harus juga bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan seorang ini alim, seorang ini jahil. Dan harus juga bagi Allah Ta'ala untuk bagi pahala kepada seorang yang melakukan taat kerana fadlun minallah, ataupun Allah Ta'ala mengiqab ataupun menyiksa seorang yang melakukan maksiat sebagai tanda keadilan Allah Ta'ala. Boleh jadi gitu. Dan boleh jadi juga harus bagi Allah Ta'ala untuk menyiksa orang yang melakukan taat, dan juga memberikan pahala kepada orang yang melakukan maksiat. Boleh jadi. Harus bagi Allah untuk buat benda tersebut. Jadi semua benda ni adalah hak bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah. Ini bagi jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Di sini sebut. Atau dalam Quran Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah Ta'ala melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, tidak buat satu perkara. Allah Ta'ala bagi satu ni kepada orang ni, atau tidak bagi kepada satu benda ni, itu adalah jaiz bagi Allah. Jadi bukanlah satu benda yang kalau Allah Ta'ala bagi dia ni alim, kawan ni seorang lagi ni tak alim, jadi kita kata Allah tidak adil dalam bab ni. Tak. Harus bagi Allah. Allah Ta'ala maha kuasa untuk nak bagi pada satu orang ni alim, seorang tidak alim. Baik. Diceritakan Nabi Musa alaihi salam. Satu hari dia kata apa? Annahu syaka alama sinnihi ila Allah Ta'ala. Satu hari Nabi Musa alaihi salam mengadu sakit gigi. Maka Allah Ta'ala kata apa? Khudh al-hashishah al-fulaniyah wada'ha ala sinnik. Allah Ta'ala kata ambil lah daun-daun tertentu ni. Hashish ni dadah. Ganja. Daun ganja, betul kan? Ambil daun ni sekian-sekian untuk nak bagi hilang sakit gigi tersebut. Maka Nabi Musa pun ambil daun yang Allah Ta'ala sebut tu. Fasakan al-waji' fil hal. Lega terus sakit waktu ketika tersebut. Semua ba'da muddatin ada dzalikal wajh. Tak lama lepas tu sakit tu mai balik. Antibiotik habis dah. Antibiotik dah habis dah. Dia bius. Bius tu dah habis dah. Jadi dia mai sakit balik. Maka terus Nabi Musa AS ambil balik daun yang Allah Ta'ala sebut tadi. Fa aqada tilkal al-hashishah wa wada'aha 'ala sinnihi. Dia ambil daun yang sama, dia letakkan pada gigi dia. Fa zada al-wajh adha'afa ma kana. Lagi sakit. Tadi bubuh lega, tapi lah ni buh kali kedua ni lagi sakit pula dah. Maka terus Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Ilahi, alasta abartani bihada wa dallaltani alaihi? Ya Allah, bukankah kamu yang telah menunjukkan pada aku daun ni untuk letak pada gigi kalau sakit gigi? Kamu yang tunjukkan. Allah Ta'ala kata apa? Ya Musa, ana syafi wa ana al-mu'afi wa ana ad-dar wa ana nafi'. Aku adalah yang menyembuhkan, aku yang memberikan kemaafan, aku yang memberikan mudarat pada sesuatu, dan aku yang beri manfaat pada sesuatu. Sebut itu. Qasadtani fil marratil ula fa azaltu maradaka. Wal an qasadta al hashishata wa ma qasadtani. Tadi dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Aku sebenarnya yang bagi kesan pada satu benda, bukan benda tu. Allah Ta'ala nak tarbiyah pada Nabi Allah Musa AS. Sebenarnya yang bagi kesan bukan daun tu sebenarnya. Yang bagi kesan tu adalah aku. Yang bagi manfaat tu aku. Tahu.
pada permulaan kamu minta kepada aku, kata kamu sakit gigi, kamu minta tu kepada aku, maka aku yang legakan sakit kamu tadi dengan bantuan daripada, bukan bantuan, maksudnya menggunakan wasilah pada hashish tersebut. Yang kedua, kamu tidak minta pada aku, kamu terus guna kayu tersebut, kamu guna ganja tadi untuk letak pada gigi kamu. Jadi kamu tidak lagi mengharap pada aku waktu tersebut. Jadi waktu tu akan tambah sakit lagi. Jadi aku juga yang lagi sakit. Itu maksudnya. Baik. Abang kata apa ni? Abang ni adalah sifat-sifat yang harus bagi Allah, adalah sifat yang mana Allah Ta'ala jadikan baik, buruk, tinggalkan satu benda, bagi kebaikan pada seorang, bagi keburukan pada seorang, tu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Sifat jaizat bagi Allah. Kalau kita dengan bahasa yang mudah yang disebut oleh sebagian ulama, dia kata apa? Al-jaizu fi haqqihi ta'ala, kata Syekh Muhammad Alawi Maliki, fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Buat satu benda yang mungkin ataupun tinggalkan benda tersebut. Itu maksud jaiz bagi Allah. Buat satu ataupun tinggal satu. Jadi wajib bagi setiap mukallaf untuk kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala harus bagi Allah untuk menjadikan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Apa-apa saja. Dan tidak wajib bagi Allah sesuatu benda. Jadi kita tak mesti kita kata wajib. Ini yang beza dengan puak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib bagi Allah untuk salah wal aslah. Mesti Allah buat baik. Kalau kata apa beza salah dan aslah? Dalam istilah kalau kita buka kitab tauhid ada salah aslah kan. Beza kita dengan puak Mu'tazilah. Antara perbezaan besar kita dengan Mu'tazilah, yang pertama apa dia? Manzilah baina manzilatain. Maksudnya ahli fatrah nak duduk di mana? Dia kata dia akan duduk di tengah-tengah. Syurga tak masuk, neraka tak masuk, duduk tengah-tengah. Sebab dia bukan ahli ibadah. Kanak-kanak kalau mati duduk tengah-tengah, duduk atas bagat. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Masuk neraka sebab dia tidak termasuk dalam taklif. Masuk syurga dia tak termasuk dengan buat amal ibadat. Masuk syurga buat apa? Duduk tengah-tengah. Itu pula dah. Kita kata tak. Kita kata imam syurga, imam neraka, dua pilihan. Tak ada tiga. Yang kedua, perbezaan kita dengan mereka apa dia? Salah wal aslah. Salah ni apa dia? Kalau ada benda buruk dengan benda baik, kata Mu'tazilah, wajib Allah Ta'ala pilih yang baik. Aslah pula, kalau ada benda yang baik dengan benda yang terbaik, maka wajib bagi Allah pilih yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi ulama' ahli sunnah rak balik kata apa? Kalau begitu, tak ada lah budak sakit. Budak kecil mati. Budak kecil kena tembak di Syria. Kalau kata itu, budak kecil tu salah apa? Nak kena budak kecil sakit gigi, demam apa semua kali. Dia ada salah apa nak kena demam? Patutnya kalau kata salah dan aslah, budak tak boleh sakit, budak tak boleh mati. Boleh. Jadi itu tak betul kata kita sebut jaiz bagi Allah. Semua sifat ni adalah harus bagi Allah. Allah berhak untuk buat apa saja, dan tidak wajib satu benda pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala lakukan. Tak wajib kita kata Allah wajib buat ini, Allah wajib buat ini. Tak boleh. Kita Tuhan ke Allah Tuhan? Itu yang beza kita dengan Mu'tazilah. Boleh tak? Baik, dan kemudian Allahu Akbar, masuk pada fasal yang kedua. Habis dah. Lebih kurang dalam berapa baik berbincang berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala? 7 baik tak? 7, 6 baik lah, 6 baik. Kemudian masuklah bab yang baru, fasal yang kedua, iaitu bab berkenaan dengan para nabi. Di dalam ilmu akidah dia ada 3 bahagian. Yang pertama bahagian dipanggil bahagian ilahiyat. Yang pertama dipanggil bahagian ilahiyat. Ilahiyat itu bab berkenaan dengan ketuhanan. Yang kedua dipanggil bahagian nubuwat ataupun nabawiyat. Berbicara dua-dua, nubuwat boleh, nabawiyat pun boleh. Ini bahagian kenabian. Ini kita akan bincang bab sifat wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi, dan sifat yang harus bagi Nabi. Dan sifat ilahiyat kita bincang sifat yang wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Dan kemudian bab nama-nama Nabi, kenal para Nabi dalam sifat, di bahagian yang kedua. Dan bahagian ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat ni bahagian untuk kita kenal benda yang kita tak dengar, kita tak nampak dengan mata kepala kita.
Yang mana kita terima ni daripada Nabi SAW. Kita beriman seolah kita mendengar perkara tersebut, seolah kita melihat sendiri perkara tadi. Dia bagi bab sam'iyat. Kerana benda ni benda bab ghaibiyat, benda ghaib. Syurga, neraka, hurun ain. Lagi dari gulman, kanak-kanak yang dalam syurga yang akan jadi pelayan dalam syurga. Titian sirat, mizan. Ada lagi jin, malaikat, apa semua kali tu. Atau akan dibincang dalam bab sam'iyat. Kerana kita tak nampak. Dan benda tu tak sampai lagi pada tempat dia. Tapi Nabi dah cerita. Maka kita beriman perkara tersebut dan kita mengaji siap-siap dalam kitab-kitab akidah. Tadi habis 3 tu, habis akidah. Selesai bab akidah. Cuma cara kita nak sampai pula, nak bagi orang minat dengan cara pengajian akidah tu ya. Kita nak bagi mereka seronok faham balik bab akidah ni, bab sifat Allah Ta'ala. Yang pertama tujuan dia, kita mengaji sifat Allah, kena tak syarat dia yang pertama, kita nak orang tanzihkan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan dan letakkan segala kekuasaan bagi Allah. Sebab antara samarah pengajian akidah akan letakkan hati orang ni yakin dengan Allah Ta'ala, Allah yang nafi', yang dhar. Kalau tidak ada sifat tu yang nak takut tu. Cakap apa pun takut. Takut dengan tarik zakat. Akidah masalah pelajar Azhar. Mengaji Allah nafi', ana nafi', ana syafi, ana al-mu'afi, ana dhar, ana nafi'. Mengaji tu. Tapi tak, bila nak kena tarik zakat, takut pula dengan puak pejabat zakat. Takut orang tak ni lawan. Lawan kenapa? Lawan tak betul ke kena betul? Tak ni tak kita tarik zakat apa semua. Maksud siapa nafi', siapa dhar ni? Allah kan pejabat zakat. Bukan nak suruh lawan, tak. Nak abang tanya akidah, bukan kita kata semua benda nak kena lawan. Tak betul lah. Jadi bila nak lawan hak tak betul tu pun tak berani. Nak sebut kebenaran pun tak berani. Takut nanti orang belasah. Takut apa semua kali. Nak kena bersara dah, tak mau bercakap dah baik-baik. Sebab takut orang bunuh. Kan? Dan sebagainya. Tak pilih sebab-sebab. Ada peminat-peminat dia kan. Gerak kan? Baik. Majlis kita tidak akan sebut nama. Sebut sifat saja. Nama tak sebut tak boleh. Aib sebut nama tak boleh. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi dia tak sebut nama, sebut sifat. Kecuali kalau kata sampai tangkap peruk. Kalau sampai tak teruk sangat dah, baru sebut nama. Peruk sangat. Peruk tu maksud dia apa ni? Terlalu teruk lah. Baik. Kemudian kita mengaji yang seterusnya ni bab sifat, bab perkataan Nabi-Nabi. Baik, Nabi-Nabi apa dia? Dalam bab apa ni? Baik yang ke-11, qala al-muallif rahimahullah, arsala al-anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Maksudnya wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para nabi kepada mukallaf. Para nabi diutuskan kepada apa ni? Hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang mukallaf ni. Bila sebut mukallaf, keluar daripada binatang. Keluar daripada binatang, pokok-pokok, bintang-bintang, langit, bumi. Jadi termasuk mukallaf ni apa dia? Sakhalain lah. Jin, manusia. Malaikat, berlaku bincangan di kalangan ulama. Jadi kita akan tengok. Adakah nabi-nabi diutuskan kepada para malaikat? Baik. Dan para nabi ini mempunyai 4 sifat yang kita kena i'tiqad. Wajib bagi para nabi, maksudnya wajib akal. Para nabi bersifat dengan 4 sifat. Sifat yang pertama, sifat fatanah. Zawi fatanah. Fatanah maksudnya apa dia? Az-zaka wal-hadq. Cerdik dan sangat pintar. Nabi mesti kena cerdik. Nabi tak boleh bodoh. Maksudnya cerdik ni kemampuan para nabi untuk nak membalas hujah orang yang menolak hujah mereka. Bila orang bermain hujah yang nak tolak hujah, maka nabi-nabi boleh untuk mengalahkan hujah tersebut. Ni mesti dengan kekuatan cerdik. Tak cerdik tak boleh nak berhujah. Dan juga membatalkan dakwah yang mereka sebut. Dakwaan yang mereka sebut tu dibatalkan dengan hujah para nabi. Seperti Nabi Ibrahim AS, zawi fatanah. Waktu kecil bila tengok kaum dia sembah bintang, sembah bulan, maka Nabi Ibrahim AS buat-buat. Ni bukan sungguh, buat-buat. Buat peli ya. Dia kata inilah Tuhan aku. Buat Tuhan aku ni comel tengok bulan malam ni. Esok hilang. Itu dia kata Tuhan kau hilang.
Matahari ni pula Tuhan aku pula. Sebut perkataan Nabi Ibrahim sebut ni bukan bermakna dia waktu kecil dia tidak ada akidah. Tak. Itu adalah sebagai salah satu daripada cara berhujah dengan puak tu. Tu nak bagi faham. Nak sembah lagi Tuhan yang saat hilang saat ada. Benda matahari pula, matahari hilang pula lagi malam, main bulan pula. Mana satu Tuhan ni? Jadi ini tak layak jadi Tuhan. Nampak tak? Ada orang guna hujah tu kata Nabi Ibrahim waktu kecil imannya tidak tetap. Masih mencari Tuhan. Orang tak kenal itu. Bukan tu masalahnya. Nabi Ibrahim imannya sudah jaga oleh Allah Ta'ala. Dia datang tu dengan cara untuk perli balik. Jadi ada uslub perli lah. Uslub perli ada dalam dakwah. Tu uslub perli. Perli untuk nak menjatuhkan hujah musuh tersebut dengan cara perli. Yang kemudian dua sifat yang kedua as-sidqi. Bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Sidqun maksudnya mutabaqatu khabarihim bil waqi'. Lil waqi'. Maksud sidqun bertepatan yang mereka sebut tadi ni dengan waqi'. Lawan dia kadzib. Fatanah lawannya balad dah. Bodoh. Nah. Baik. Apa beza sidqun dengan haqqun? Kalau sidqun mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Itu sidqun. Didduhu al-kadhib. Kalau haq dikata sini mutabaqatul waqi' lil khabar. Waqi' bertepatan dengan khabar yang disebut. Dia panggil haq. Lawan dia batil. Batil apa dia? Mukhalafatu al-waqi' lil khabar. Ini batil. Karena dia beza tu tak beza dia punya ayat tu letak belakang 4 ni. Kalau orang tanya kita apa beza apa sidqun? Sidqun mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Lawannya kadzib. Kalau kata apa ni haq mutabaqatul waqi' lil khabar. Lawannya batil. Jadi contoh kalau Nabi sebut sidqun ni apa dia? Nabi kata, kalau orang tanya kat Nabi, boleh tak kalau betul kamu Nabi, saya minta untuk kamu bagi bukit ni bercakap. Saya nak bukit ni bercakap, ataupun batu ni nak bagi batu ni bercakap. Tak batu, jadi minta batu tu bercakap. Baik. Jadi bila kalau kata mutabaqatu al-khabar lil waqi', dia kata ya betul saya Nabi. Maka dia kata wahai batu, cakaplah kamu. Tiba-tiba kambing cakap. Bukan batu je, kambing cakap. Baik, jadi waktu tu dia kira Nabi tak? Tak kira. Dia tak kira mukjizat waktu tu. Sebab apa? Khabar tak kenal dengan waqi'. Khabar dia dapat wahai batu, cakaplah kamu, kambing cakap. Ini bukan batu ni. Hak ni orang panggil masalah bab mukjizat. Kalau kita mengaji mukjizat kan, bab mukjizat ni maksudnya benda yang dicakapkan oleh Nabi tadi mesti berlaku pada ketika tersebut dengan sesuai dengan dakwaan dia. Kalau Nabi kata, aku akan belah bulan tersebut. Belah bulan dengan matahari yang terbelah. Tak kenal. Dia mesti bulan yang ditunjuk tu yang belah. Boleh. Tu maksudnya. Boleh. Itu dipanggil sidqun. Jadi kalau Nabi sebut, contoh dalam sirah, waktu ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Isra dan Mi'raj, bila Nabi balik, kan Nabi beritahu kata akan datang daripada sebelah timur rombongan yang balik, kabilah yang balik daripada berdagang. Dan mereka akan sampai sebelum matahari. Bahkan kata sebelum isyraq. Kan sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari naik. Belum matahari naik. Belum. Jadi bila Nabi kata gitu, puak ni tak percaya. Puak ni kata betul ke? Kata betul, kata dia akan sampai, dan unta yang pertama akan sampai adalah unta yang warnanya perang-perang. Warnanya kelabu-kelabu sikit, bintik-bintik. Unta tu yang paling duduk depan sekali. Depa kata Nabi gila apa? Tapi pergi tunggu juga kat ujung. Tunggu tengok betul ke tak? Mula kata gila kan. Ni kata gila ke turun harga kereta apa kan. Kata buat ke. Investor ambil juga kan. Itu nak maksudnya. Tu kenangan sejarah tu. Sirah Nabi tu. Dia kata gila tapi dia ambil. Dalil kata apa? Dia bukan nak kata gila sungguh. Dalam masa sama dia duduk fikir. Betul ni. Dia ni depa ni bukan pernah tipu ni. Tanya buat betul. Kenal sungguh ni. Akhirnya pergi tunggu sungguh.
Sungguh unta depan tu. Jadi bila sungguh tu yang mutabaqatu khabar lil waqi'. Jadi Nabi beritahu tu dia panggil sidqun. Bila waqi' tu berlaku sungguh, maka perbuatan tu hak. Faham? Bila kita kata waqi' sungguh, kena sungguh. Nah, mutabaqatul waqi' lil khabar, jadi hak. Jadi kalam Nabi hak. Dan sama kalam Nabi sidqun, yang pertama bila waqi' tu berlaku sungguh, hak. Kalam Nabi sama. Duduk kena. Boleh. Baik. Jadi hak ni yang kata ulama ada dua faedah ada dua kali berlaku pada Rasulullah SAW. Matahari ditahan matahari Allah SWT sebelum sempat Nabi sembahyang. Kalau tidak habis dah matahari akan turun waktu tu. Yang pertama ketika sembahyang asar, Sayyidina Ali radhiyallahu wajah dihantar oleh Nabi SAW ke satu kabilah untuk buat urusan, dan Nabi kata jangan solat asar lagi tak selesai kerja. Jadi dia pergi buat urusan tersebut dengan ikut arahan Nabi SAW. Bila dia buat selesai urusan, habis dah asar, maghrib dah masuk, sembahyang asar tak lagi. Bila balik jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak sempat sembahyang asar sebab selesaikan dulu urusan kerja tersebut. Jadi kena qada. Nah, jadi ikut arahan Nabi tidak berdosa. Maka waktu tu Nabi SAW mengarahkan kepada matahari untuk naik balik. Matahari naik balik tu. Naik balik. Untuk Sayyidina Ali sembahyang asar. Habis sembahyang asar 4 rakaat, jatuh terus matahari. Ini dah malam dah, naik balik, jadi siang balik. Ni yang pertama. Yang kedua katanya waktu kita kat Isra' Mi'raj tu. Sebelum berlaku Isra' tu. Jadi waktu tu nak dekat ni dah. Nak dekat habis Isra'. Jadi diangkat balik matahari untuk tahan perkara tersebut. Ambil kitab tu. Ambil kita Nafhat Makiyah. Atas sikit. Tu. Kat tangan. Jilid 1. Tak tahan.